Siap sedia lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sampaikan sedikit maklumat pentadbiran berkaitan dengan kita punya sesi pembelajaran pada pagi ini. Semohon semua peserta boleh membuat pengesahan kehadiran di link yang kita sediakan melalui ruangan chat tu. Dan tuan-tuan boleh klik di situ dan terusnya mengesahkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk tujuan rekod kita punya sesi pada pagi ini. Okey, dan untuk tujuan selesai saja daripada kita punya program pada pagi ini, tuan-tuan juga boleh buka
link IEMG itu untuk memperolehi slip kehadiran untuk sesi kita pada hari ini. Okey, teman-teman. So far kita punya program pada pagi ini telah pun disertai oleh lebih kurang 60 hingga 70 orang peserta lah, dan akan bertambah dari semasa ke semasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak pengurusan Intura pada pagi ini ingin mengalukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi pembelajaran bagi tajuk kefahaman ke atas keperluan Anti-Bribery Management System, ataupun ringkas yang biasa kita sebut adalah APMS, yang berkaitan dengan standard ISO yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa yang menggunakan coding ISO 39001 versi tahun 2016. Okey, tuan-tuan, so liputan untuk sesi pembelajaran pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat semua keperluan-keperluan yang terdapat di dalam standard antarabangsa tersebut, dan sudah tentu saya akan synchronize dengan keperluan yang kita juga akan lihat yang berkaitan dengan pelaksanaan di dalam negara kita Malaysia yang di bawah Malaysian Standard. Okey, baik. Saya selaku penceramah pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan dan puan ingin mengucapkan selamat datang, dan seterusnya mengharapkan agar kita punya perkongsian pada pagi ini yang mungkin tidak mengambil masa yang lama, tetapi dalam masa yang sama kita boleh sekurang-kurangnya mendapat asas mengenai kefahaman ke atas keperluan Anti-Bribery Management System. Baik, terlebih dahulu, so yang berusaha datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, ketua-ketua jabatan persekutuan, ketua-ketua jabatan negeri, ketua jabatan di peringkat pihak kuasa tempatan badan-badan berkanun, seterusnya wakil-wakil daripada ketua-ketua jabatan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya barisan pengurusan sesi pembelajaran pada pagi ini, iaitu Dr. Khairul Sani dan juga Puan Sakinah selaku staf khusus, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam keadaan dalam talian, dan kita doakan semoga kita punya sesi pada pagi ini melalui dalam talian ini tidak ada apa-apa gangguan teknikal, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya dalam masa yang sama juga kita boleh cover ke atas asas keperluan mengenai maklumat yang berkaitan dengan Management System. Baik, saya Abdul Aziz bin Yusof, merupakan penolong perunding latihan unit penyampaian perkhidmatan Intan Kampus Wilayah Utara atau Terampan. So kita punya tugas utama unit penyampaian perkhidmatan ini adalah menganjurkan program kursus, program latihan, termasuk juga program yang seperti kita laksanakan pada hari ini, iaitu sesi pembelajaran, dan juga khidmat-khidmat konsultansi yang berkaitan dengan beberapa tajuk di bawah unit penyampaian perkhidmatan, termasuk ISO, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kita menyampaikan ceramah sama-sama untuk apapun juga program latihan yang dianjurkan, sama ada di dalam Intan ataupun di luar Intan atas dasar jemputan. So, khususnya tuan-tuan dan puan, unit penyampaian perkhidmatan terlibat di dalam dua standard di dalam negara kita Malaysia ni untuk tujuan program latihan dan juga program consultation, iaitu standard yang pertama yang dilaksanakan oleh peringkat kami di unit penyampaian perkhidmatan Intura, tuan-tuan dan puan, itu standard ISO 9001. Okay, dan tuan-tuan yang versi yang terkini iaitu 2015 di bawah Quality Management System.
Okey, yang tu yang popular lah tuan-tuan dan puan, iaitu yang membawa kepada sistem pengurusan kualiti. Dan yang keduanya adalah tajuk yang berkaitan dengan ISO ni, iaitu ABMS MSISO 37001 versi yang pertama, iaitu versi 2016. So dua standard ISO yang kita cover di bawah Intan Keseluruhan tuan-tuan dan puan. Okey, dan di bawah program tersebut kita menyediakan program latihan berjadual yang di bawah Intan Kampus Wilayah Utara. Maknanya siri jadual tersebut kita laksanakan sepanjang tahun. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, masih ada satu lagi siri khusus program berjadual untuk ABMS ni di Intan Wilayah Utara, iaitu pada minggu hadapan, iaitu 8 hingga 9 November. So kita uruskan di peringkat dalaman, tetapi kita buat secara dalam talian juga lah. Tapi saya mohon maaf kepada tuan-tuan puan, kerana kursus tersebut telah pun ditutup permohonan. Kenapa kita telah pun mengeluarkan surat tawaran kepada peserta-peserta yang terpilih, dan so far kita ada lebih kurang 50 orang peserta lah yang akan mengikuti kursus pemahaman dan pelaksanaan ABMS siri yang kedua untuk tahun 2021. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, kita tetap meneruskan program tersebut untuk tahun 2022. Sedikit masa lagi kita akan keluarkanlah spesifik tarikh pelaksanaan itu untuk tahun 2022. So saya jemput tuan-tuan puan untuk membuat permohonan untuk mengikuti program tersebut. So dalam program tersebut kita akan memperincikan kefahaman dan juga pelaksanaan dan juga strategi ke arah persijilan untuk keperluan di bawah ABMS 3701 2016. Tuan-tuan puan. Baik. So saya bagi pihak perusahaan Itural, tuan-tuan puan, saya upaya mungkin akan cuba membantulah jabatan-jabatan di dalam sektor awam ini untuk bukan saja memahami, malah sekiranya berminat untuk berusaha ke arah untuk memperolehi persijilan di bawah MMS ni. So kita ada sediakan khidmat khusus dan juga khidmat konsultasi, termasuk juga program-program berkaitan dengan audit dalaman untuk kedua-dua siri standard yang saya sebut tadi, 2001 dan juga 371. Okey, baik tuan-tuan dan puan. So dalam kita punya coverage pada pagi ini, saya akan mengambil masa lebih kurang paling lama 1 jam setengah lah, bermula daripada pukul 10 sehingga 11.30 lah. Sebab kita cuma akan cover perkara-perkara asas yang berkaitan dengan keperluan di dalam ABMS tersebut. Perinciannya of course kita kena detail out ke semua standard-standard ataupun klausul-klausul yang ada di dalam ABMS ini perlu dilakukan dalam masa yang agak panjang lah, iaitu selama lebih kurang 2 hari. Itu sebab kita kena masukkan program untuk penelitian ke atas semua keperluan klausul tersebut di dalam kursus asas pemahaman dan juga pelaksanaan. Okey, tuan-tuan puan. Baik, saya juga mengalu-alukan kepada tuan-tuan dan puan semua, sekiranya tuan-puan ada perkara yang hendak dibangkitkan dalam tempoh saya menyampaikan ceramah ataupun maklumat ini, so tuan-puan pada masa boleh interrupt lah, boleh mengganggu saya ataupun boleh bertanya ataupun boleh komen dan sebagainya. Tidak perlu menunggu di akhir kita punya kalimat pada pagi ini. Tapi apapun untuk ruangan Q&A nanti saya akan sediakanlah beberapa minit sebelum kita habiskan kita punya sesi pada pagi ini. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan puan boleh menggunakan ruangan chat tu untuk menyatakan apa-apa hasrat tuan-tuan puan. So saya akan baca chat itu dari semasa ke semasa lah, untuk memberi respon kepada tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak share saya punya notes pada pagi ini sebagai saya punya bahan ceramah, dan untuk keperluan nota ni nanti kita boleh bincang kemudian lah. Kalau saya yang berminat boleh PM saya untuk saya serahkan ataupun saya edarkan kepada tuan-tuan dan puan.
Okey, tuan-tuan boleh dapat saya punya share screen tersebut. Boleh dapat tuan-tuan? Boleh nampak clear? Boleh nampak. Boleh. Nampak Nampak. Ada gangguan dekat bawah tu tak? Ada tak blok kotak-kotak hitam dekat sebelah bawah tu? Ada gangguan tak? Ada tuan. Ada. Ya, ada. Yang tu ada lagi tak? Ada kan? Ada sikit. Oh, sikit ni. Saya cuba ubah. Ada dekat penjuru kan? Penjuru belah kanan ni kan? Okey, baik. Baik, tuan-tuan. Ini okey clear Boleh. Baik, so coverage kita pada pagi ini untuk sesi pengajaran, sesi pembelajaran tuan-tuan dan puan, liputan berkaitan dengan ISO 37001 yang bertajuk Anti-Bribery Management System. Okey. Dan of course penelitian kita ke atas kefahaman untuk pengisian yang terdapat bawah standard tersebut. Dan rujukan utama yang saya akan guna pakai sebenarnya adalah daripada Malaysian Standard MSISO 37001 versi 2016 yang bertajuk Anti-Bribery Management System Requirements with Guidance for Use. Okey. Untuk di dalam negara kita Malaysia. So standard ini dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia, iaitu di bawah Department of Standard Malaysia pada tahun 2017 dan telah dipersetujui di dalam negara kita Malaysia ini mengguna pakai seumpama standard yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa. Okey. Baik, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekurang-kurangnya satu naskah original ni perlu diperolehi oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai sumber rujukan rasmi yang sah untuk memulakan agenda ataupun inisiatif yang berkaitan dengan ABMS 37001. Okey. Dan naskah ni boleh diperolehi daripada Department of Standard Malaysia ataupun daripada SIRIM Malaysia dengan harga kalau tak salah saya RM50 satu naskah. Okey. So dokumen ini juga akan menjadikan sebagai satu lesen untuk pelaksanaan ABMS di Jabatan Tuan-tuan dan Puan-puan. Tambah-tambah pula sekiranya tuan-puan berhasrat jabatan agensi berhasrat untuk mendapatkan persijilan, so satu naskah yang original ni perlu ada untuk tujuan audit. So pihak audit akan tanya di manakah sumber rujukan yang sah yang digunakan pakai oleh jabatan dan juga agensi untuk membolehkan jabatan agensi tersebut memenuhi salah satu daripada syarat untuk tujuan persijilan. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan, kita jangan terikat sangat dengan program audit tersebut, sebab audit ni adalah salah satu daripada keperluan yang terdapat dalam standard ini. Tapi yang paling mustahak ni sekarang wajarlah setiap jabatan agensi mempunyai satu naskah original sebagai kita punya lesen ataupun sebagai kita sumber rujukan, walaupun tuan-tuan dan puan mungkin akan mengambil masa untuk memperolehi persijilan, tapi sekurang-kurangnya kita ada satu rujukan yang sah lah di jabatan kita untuk tujuan kita sandarkan sebagai lesen untuk pelaksanaan MPMS di jabatan dan juga agensi kita sendirilah. Okay. So tuan-tuan boleh, saya ingat boleh beli secara online sekarang, boleh buka online Department of Standard Malaysia ataupun SIRIM, dan kita boleh purchase dia melalui online, dan of course kita akan hantar melalui post. Okey, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, bila tuan-puan dah ada satu naskah original standard standard ISO ni tuan-tuan dan puan, so yang selebihnya tuan-puan boleh buat dalam bentuk salinan dan tuan-puan juga boleh dapat melalui online untuk kita download naskah salinan tersebut untuk tujuan latihan dan juga untuk tujuan rujukan. So yang naskah original ni perlu diperolehi dalam bentuk fizikal secara dokumen. Okey, baik. So liputan sesi pembelajaran kita pada pagi ini 3 November 2021 tuan-tuan, bermula 10 hingga 11.30 pagi, Tan Wilayah Utara sebagai host, dan perkara-perkara yang saya akan sentuh
bersama dengan Tuan pada pagi ini adalah 4 plot. Saya dah bahagi kepada 4 plot utama untuk sekurang-kurangnya tuan-tuan memperolehi asas kefahaman ke atas keperluan pelaksanaan anti-bribery management system di dalam negara kita Malaysia. Okay, so yang pertama saya akan sentuh mengenai apakah itu APMS dan seterusnya usaha serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi menyokong ke arah inisiatif untuk memastikan bahawa usaha-usaha bagi membasmi fenomena rasuah yang berlaku di dalam kita ini diperjelaskan dan seterusnya dilaksanakan oleh setiap jabatan dan juga agensi kerajaan. Dan plot yang ketiga adalah penelitian mengenai struktur standard, di mana di sini saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan dalam buku standard antarabangsa itu tadi, apakah klausa-klausa yang terdapat di dalam keperluan berkenaan untuk tujuan kita memahami sekurang-kurangnya apakah yang terdapat dalam standard tersebut. Dan yang keempat, sedikit maklumat berkaitan dengan inisiatif ke arah persijilan, tuan-tuan dan puan. Okay. So ini 4 liputan yang akan saya sentuh bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk kita punya sesi pembelajaran pada pagi ini. Okey. So apakah anti-bribery management system, tuan-tuan dan puan? ISO 37001 versi 2016. Okey, so sedikit mengenai sejarah. Okey, pada tahun 2013, tuan-tuan dan puan, ISO telah memutuskan, ISO ni satu badan antarabangsa, okey. Kita sebut ISO sebagai dia punya nickname, okay, tetapi nama sebenar dia adalah International Organization for Standardization. Okay. Kalau kita translate dia akan jadi IOS. Tetapi nickname dia, nama glamour dia ditukar menjadikan ISO supaya dia lebih mudah untuk disebut dan dia lebih nampak glamour lah, tuan-tuan. Tapi asalnya adalah International Organization of Standardization, yang mana ia merupakan satu badan antarabangsa yang menjurus kepada pengujudan standard-standard yang berkaitan dengan sistem pengurusan. So kata-kata standardization yang dikeluarkan oleh badan antarabangsa ini menjurus kepada sistem-sistem pengurusan dan termasuklah sistem pengurusan anti rasuah. Okay? Dan yang paling popular seperti yang saya telah nyatakan di awal ceramah saya tadi, tuan-tuan puan, yang paling popular adalah sistem pengurusan kualiti di bawah ISO 9001 versi ini iaitu 2015. Dan saya percaya banyak jabatan agensi di bawah sektor awam telah pun memperolehi persijilan di bawah sistem pengurusan kualiti yang tuan-tuan itu tadi. Okey. Dan standard antarabangsa di Puan telah memutuskan untuk membangunkan piawaian antarabangsa terhadap rasuah. Kenapa rasuah ni bukan berlaku di dalam negara kita saja, tetapi berlaku di seluruh dunia. Dan dia hanya berlaku sejak daripada zaman dahulu lagi, tuan-tuan dan puan. Cuma mungkin bentuknya saja yang berbeza. So maka dengan itu, pihak badan antarabangsa telah memikirkan bahawa perlunya satu standard dikeluarkan untuk memberi panduan dan seterusnya untuk mengatur langkah-langkah dan seterusnya untuk memperjelaskan mengenai apakah tindakan-tindakan yang penting yang perlu dilakukan oleh agensi bagi membantu dan seterusnya bagi menggalakkan lagi usaha-usaha inisiatif ke arah memerangi gejala rasuah tersebut. So negara kita tidak terkecualilah daripada menjadi ahli kepada badan antarabangsa tersebut dan menjadi ahli kepada usaha untuk apa-apa inisiatif bagi memerangi gejala rasuah berkenaan. Okey. Ahli jawatankuasa projek ISO 37001 ini terdiri pada 37 negara peserta, 22 negara pemerhati dan 8 organisasi perhubungan, tuan-tuan. So ini struktur yang berlaku pada tahun 2013. Okey. So standard ini telah diluluskan dan diterbitkan pada 15 Oktober tahun 2016 dan pelaksanaan di dalam negara kita adalah pada tahun 2017 melalui standard antarabangsa ataupun mission standard yang dikeluarkan yang saya telah nyatakan seawal ceramah saya tadi.
Okey, so merupakan piawaian anti rasuah bertaraf global pertama yang boleh disahkan, tuan-tuan. Sebab apa? Diiktiraf di seluruh dunia, dikeluarkan oleh Badan Antarabangsa dan disertai oleh beberapa negara. Dan of course, pada tahun 2021, bilangan negara peserta telah pun bertambah, tuan-tuan dan puan. Dan dia akan bertambah dari semasa ke semasa. Kenapa? Usaha ke arah memerangi gejala rasuah ni adalah merupakan usaha antarabangsa. Okey, ISO 37001 menggunakan high level structure. Ni high level structure ni tuan-tuan, maksudnya integrated level structure yang digunakan sama seperti beberapa standard ISO selain daripada 37001. Contohnya 9001 dan juga 14001 menggunakan high level structure yang sama dengan 37001. So maknanya di sekiranya jabatan, agensi sudah mempunyai pengalaman melaksanakan ISO 9001 ataupun 14001 ataupun apa-apa standard ISO yang lain yang terletak di bawah integrated high level structure ni, so mudah bagi kita untuk melaksanakan ISO 37001, tuan-tuan. So maknanya dia telah menyelaraskan ke semua klausa-klausa yang terdapat dalam standard tersebut telah integratekan di bawah high level structure ni untuk memudahkan pelaksanaannya. Okey. Dan persamaan tersebut akan membantu kita lah untuk memahami mengenai kehendak klausa-klausa berkenaan. So nanti saya akan tunjuk kat tuan-tuan dan puan klausa-klausa yang terdapat di bawah high level structure tersebut. Okey. Okey, so apakah anti bribery management system 3701 2016, iaitu kalau kita sebut dalam bahasa Malaysia ataupun versi di dalam negara kita Malaysia, kita sebut sebagai sistem pengurusan anti rasuah, MSISO 37001 2016. So persijilan yang akan dikeluarkan oleh pihak yang bertauliah seperti SIRIM di dalam negara kita Malaysia ini. So persijilan tersebut akan menggunakan kod MSISO 37001 2016. Komplement ke atas pematuhan di bawah keperluan sistem pengurusan anti rasuah. Okey, so tujuan utama tuan-tuan, dia dibangunkan adalah untuk membantu agensi mewujud mewujud ni maksudnya mewujud keperluan-keperluan yang terdapat di bawah ISO 37001. Semaknanya kita membangunkannya. Okey, so untuk tujuan pembangunan ISO tersebut, so kita perlu refer kepada standard antarabangsa tadi, termasuk juga Malaysian Standard yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk mengetahui apakah keperluan-keperluan berkenaan. Okey, so keperluan-keperluan berkenaan tu dinyatakan dengan jelas dalam buku standard berkenaan. So saya akan berbincang dengan tuan-tuan puan mengenai atau cara untuk kita membangunkan standard tersebut. So apakah kriteria-kriteria yang terdapat dalam klausa berkenaan yang kita kena laksanakan. Okey, dan seterusnya kita melaksanakannya. So apa yang telah kita bangunkan kita akan laksanakan, dan seterusnya kita cuba untuk mengekalkannya, maintainnya sampai bila-bila, serta membuat penambahbaikan ke atas program pematuhan dan juga keperluan anti rasuah yang telah dinyatakan dalam standard. Okey. Dan dalam standard berkenaan juga terdapat atau iaitu dia mengandungi siri kawalan dan pemantauan amalan terbaik seluruh dunia bagi memerangi rasuah. Okey, so ringkasnya secara kesimpulan di sini tuan-tuan dan puan, hasrat 37001 termasuk juga Malaysian Standard yang 37001 ni adalah untuk memberi panduan dan juga untuk membantu jabatan dan juga agensi menunjukkan bukti, komitmen dan juga confident level, serta juga bukti inisiatif bahawa jabatan agensi sangat serius untuk bersama-sama membantu pihak kerajaan Malaysia, negara kita, dan yang pentingnya adalah untuk membudayakan negara kita ni supaya di akhirnya setiap jabatan dan kerajaan tersebut bebas rasuah. Okey, bebas rasuah sepenuhnya tuan-tuan dan puan. Dan cuba untuk mengawal fenomena rasuah ini yang dari hari ke hari kita dapati bahawa telah menjejaskan
keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan, dan di akhirnya telah menjejaskan kesejahteraan rakyat dan telah menjejaskan reputasi dan juga imej negara kita sebagai sebuah negara yang membangun. Okey. So itu adalah langkah-langkah ataupun inisiatif ataupun usaha yang dibangunkan oleh standard antarabangsa tersebut, termasuk juga di bawah mention standard ini sebagai salah satu daripada kita punya kaedah lah, kita punya usaha inisiatif untuk bersama-sama memerangi gejala rasuah berkenaan. Okey. So kalau tuan-tuan tengoklah di dalam plaza nanti, so ianya sangat-sangat menarik lah. Kenapa di dalamnya dia menerangkan secara terperinci mengenai apakah langkah-langkah yang perlu kita laksanakan dalam usaha untuk memerangi rasuah tersebut bawah perspektif keperluan standard dan juga di bawah perspektif klausa-klausa yang disarankan untuk kita bangunkan, untuk kita laksanakan, dan untuk kita kekalkan, dan untuk kita buat penambahbaikan di atas program pembantuan berkenaan. Okey. So dalam masa yang sama, dari segi psikologi ni tuan-tuan dan puan, psikologi jabatan agensi yang berjaya untuk mempersijilkan usaha menangani gejala rasuah ini telah mungkin akan mendapat meningkatkan lagi kita punya confidence level, kita punya keadaan sosio budaya kita ke atas usaha untuk menangani gejala rasuah tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah jabatan agensi telah menunjukkan bukti komitmen untuk kita bersama-sama di bawah jabatan sektor awam dan juga sektor kerajaan. Sektor awam ini bersama-sama dengan pihak kerajaan Malaysia, bersama-sama dengan pihak negara-negara di seluruh dunia bagi memastikan bahawa gejala rasuah ini bukan saja dapat dikawal, malah dapat dihapuskan sama sekali daripada kita punya sistem pelaksanaan, sistem penyampaian perkhidmatan. Okey, dan ditambah lagi ianya mengandungi studi kawalan dan juga pemantauan amalan terbaik seluruh dunia bagi memerangi rasuah. Okey. So kita ada amalan-amalan terbaik yang terdapat dalam klausa-klausa tersebut yang menyarankan kepada kita untuk membangunkannya, khususnya melaksanakannya, mengekalkannya dan menambah baik program pemantauan. Contohnya, di dalam salah satu klausa yang terdapat dalam standard tersebut, dia minta kita supaya di bawah jabatan kita, agensi kita, membangunkan objektif yang berkaitan dengan anti rasuah. So apakah objektif anti rasuah di dalam jabatan kita, di bawah agensi kita, tuan-tuan? So jabatan akan membangunkan objektif berkenaan dan seterusnya akan melaksanakannya, seterusnya mengekalkannya dan seterusnya berusaha untuk mencapai ke arah pencapaian objektif tersebut. Di samping polisi-polisi berkaitan dengan anti rasuah, di samping perkara-perkara yang berkaitan dengan due diligence, yang berkaitan dengan ketekunan wajar, whistleblowing dan sebagainya. So terdapat di dalam standard tersebut yang termaktub di dalam standard yang diterangkan di bawah klausa-klausa yang berkaitan. Okay? So pada saya tuan-tuan puan dia sangat berfaedah dan seterusnya sangat-sangat menariklah untuk kita berusaha ke arah memastikan bahawa inisiatif untuk memerangi gejala rasuah tersebut boleh dilaksanakan di dalam sektor awam keseluruhannya. So kita di Intura ni tuan-tuan, of course kita sentiasalah akan membantu jabatan agensi sama ada melalui program latihan bersiri ataupun program consultation ataupun apa juga program termasuk untuk program audit untuk memastikan bahawa jabatan agensi dapat meneruskan agenda inisiatif untuk tujuan memahami keperluan standard berkenaan dan seterusnya berusaha untuk memperolehi persijilan. So tuan-tuan boleh je kontak dengan kami cubalah sedaya mungkin untuk membantu tuan-tuan dan puan. Okey, so penggunaan ISO 3701 ni membantu mengurangkan risiko rasuah dan sebenarnya menunjukkan budaya ketulusan integriti, keterbukaan dan juga kepatuhan. So jabatan bersiap sedia, agensi bersiap sedia untuk berusaha ke arah tersebut bagi meningkatkan lagi sama ada dari segi kita punya pembangunan fizikal dan juga pengenalan psikologi
untuk memastikan bahawa gejala rasuah itu sentiasa tersemat di dalam jiwa kita, bahawa kita perlu memeranginya dari semasa ke semasa. Tapi disusuli dengan pembuktian melalui inisiatif untuk memperolehi persijilan tersebut. Okey. Tapi walau bagaimanapun, standard antarabangsa ini tuan-tuan, termasuk juga Malaysian Standard yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia itu tadi, of course lah, tidak memberi jaminan bahawa rasuah tidak akan berlaku. Tetapi kalau sekian jabatan, agensi berusaha dari semasa ke semasa melaksanakan dan seterusnya membangunkannya dan seterusnya mengekalkannya, dan dari semasa ke semasa membuat atau cara untuk penambahbaikan berterusan, saya percaya bahawa gejala rasuah ini dari semasa ke semasa, satu hari sampai satu hari, di akhirnya kita boleh jadi sifar rasuah, tuan-tuan dan puan. So perkara ini memerlukan bukti komitmen, dan memerlukan inisiatif, dan juga memerlukan usaha lah, dan seterusnya memerlukan kerjasama di antara satu sama lain, dan of course dia akan mengambil masa yang agak lama. Kenapa tuan-tuan? Gejala rasuah ini bukan benda baru, dia benda yang dah berlaku sejak berzaman dulu lagi, dan of course dia akan mengambil masa yang sangat lama untuk mengubah pembudayaan dan juga pendekatan ke atas memerangi gejala rasuah berkenaan. Okey, dalam masa yang sama membantu organisasi dalam melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah, mengesan dan bertindak balas terhadap rasuah. Okey. Okey, so tujuan ABMS sebenarnya tuan-tuan adalah untuk memastikan segala perkhidmatan dan urusan proses operasi dilaksanakan secara beretika, profesional dan berlandaskan undang-undang serta peraturan demi menginstitusikan standard integriti tinggi dan governance terbaik seiring dengan visi dan juga misi untuk setiap jabatan, agensi, termasuk untuk negara kita Malaysia, tuan-tuan. So kita memilih atau cara keselamatan, prestasi, cost efficient, integrity, accountability dan juga bebas rasuah, supaya hanya telus dan tiada kebocoran di atas segala pelaksanaan operasi-operasi yang berlaku di dalam jabatan kita, tuan-tuan. Okey, so pelaksanaan di Malaysia, tuan-tuan, ke atas usaha untuk memerangi gejala rasuah ini, selain daripada penglibatan Malaysia ni di dalam badan antarabangsa ISO yang dikeluarkan dari peringkat antarabangsa ni, dia macam ni tuan-tuan, ISO 37001 Anti-Bribery Management System Requirement with Guidance for Use. So ini yang dikeluarkan oleh ISO antarabangsa. Yang dikeluarkan oleh negara kita Malaysia ni tuan-tuan, dia ada quoting di situ MS. Okey, so saya dah sebut dengan tuan-tuan tadi bahawa Department of Standard Malaysia yang memegang dia punya dasar dan juga peraturan dan juga pelaksanaan dalam negara kita. Untuk makluman tuan-tuan, Department of Standard Malaysia ni merupakan wakil negara kita di badan antarabangsa tengah dua MRR2 di UK Perdana. Okey, dan semasa ke semasa lah ada aktiviti yang dianjurkan oleh badan antarabangsa di mana Malaysia akan disertai melalui Jabatan Standard Malaysia tersebutlah sebagai kita punya urus dia lah pelaksanaan di dalam negara kita. Okey, tuan-tuan. Okey, saya nak tengok chat sat. Apa? Tuan boleh menggunakan platform chat ni untuk apa-apa maklumat yang tuan-tuan nak sampaikan kepada pihak kami lah. Okey. So far okey, tak ada apa-apa. Link kehadiran, okey, link kehadiran ni ada tuan-tuan. So link kehadiran ini kita sediakan di ruangan chat ni lah. Ada satu link yang dimasukkan oleh pihak urus dia lah. Link pengesahan kehadiran AMG. Okey, pendaftaran Syawahin boleh guna link di bawah tu. Okey, so tuan-tuan guna link lah untuk tujuan kehadiran pada hari ini. Okey. Okey, baik. Tuan-tuan sedikit maklumat berkaitan dengan coding yang kita guna pakai di bawah ABMS. So MS ni dia menjelaskan mengenai Malaysian Standard. Kalau dikeluarkan di negara lain selain pada Malaysia, maknanya dia tak sebut MS lah.
Kalau untuk Singapura dia sebut Singapore Standard lah, mungkin SS. Kalau di Thailand dia sebut TS. Okey. ISO ni Badan Standard Antarabangsa, saya dah nyatakan kepada tuan-tuan. Okey. 37001 ni adalah kod standard. 2016 adalah tahun dikeluarkan. Okey, keseluruhannya membawa kepada maksud iaitu Sistem Pengurusan Anti Rasuah atau singkatannya APMS. Okey. So maknanya bila tuan-tuan memperolehi persijilan, tuan-tuan diiktiraf ke atas pelaksanaan 37001. So bila dia keluar saja kod 3701 maknanya jabatan sektor berkenaan telah pun diiktiraf di bawah badan antarabangsa ke atas pelaksanaan LBMS di jabatan berkenaan. Okey. So selain daripada kod ini, dia akan juga nyatakan di dalam persijilan tersebut nama agensi tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. So anti-bribery management system tujuannya sama, saya dah explain kat tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lagi dilupakan adalah untuk memastikan bahawa pembangunan, pengujudan sistem pengurusan anti rasuah ni dan seterusnya tuan-tuan laksanakannya di bawah sektor tuan-tuan dan puan-puan ataupun di bawah agensi tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebenarnya kita cuba untuk mengekalkan selama yang boleh dan menambah baik program keperluan pematuhan anti rasuah itu dari semasa ke semasa. Okay. Tempoh persijilan untuk sesuatu persijilan tuan-tuan, tempoh dia adalah selama 3 tahun. Okey, dan untuk tempoh 3 tahun tersebut dia akan print daripada tarikh bila ke tarikh bila, dan selepas habis tempoh berkenaan kita akan teruskan dengan kita punya renewal. Kita akan perbarui persijilan berkenaan untuk tempoh yang berikutnya itu lagi 3 tahun dan begitulah seterusnya sehingga 3 tahun yang berikutnya kita perlu renew. So maknanya satu tempoh adalah diukur melalui 3 tahun pelaksanaan. So dalam 3 tahun pelaksanaan itu tertakluk kepada 3 kali program audit dalaman untuk pematuhan keperluan ke atas perkara-perkara yang terdapat di dalam klausa-klausa yang dinyatakan dalam standard tersebut. Okey. Okey, so diharapkan APMS ni tuan-tuan boleh seterusnya di akhirnya menghapuskan rasuah itu secara keseluruhan. Okey. Dan dalam standard-standard klausa juga ada atau cara yang diminta kita untuk bangunkan adalah usaha untuk mengesan di mana potensi rasuah tersebut mungkin akan berlaku, tuan-tuan. Dan of course di bawah MBS juga dia akan menyatakan atau cara yang berkaitan dengan tindak balas ke atas sekiranya terdapat unsur-unsur ataupun terdapat ciri-ciri yang membolehkan bahawa berlakunya rasuah tersebut, tuan-tuan. Okey, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Dalam coverage saya pada pagi ini, dalam sesi pembelajaran ini, tumpuan saya adalah kepada APMS 37001. So, saya tidak bercadang nak menyampaikan ceramah ataupun sesi pembelajaran ini dalam perspektif rasuah di Malaysia, tuan-tuan. Sebab itu adalah atau cara ataupun bidang kuasa di bawah SPRM ataupun di bawah Institute Integrity Malaysia. Tetapi of course kita kena synchronize keperluan tersebut berdasar kepada keperluan akta SPRM, termasuk juga beberapa perkara undang-undang yang berkaitan dengan rasuah itu sendiri di dalam negara kita. Tapi fokus ni adalah untuk memahami kefahaman asas mengenai keperluan ISO 37001. Okey, so maknanya tafsiran rasuah itu di bawah akta SPRM dan juga tafsiran di bawah rasuah di bawah ISO 37001 ni ada sedikit perbezaan, tetapi apapun dia punya hasratnya ataupun hala tuju dia adalah sama, iaitu untuk menangani gejala rasuah tersebutlah. Okey. So di dalam 37001 ini mengandungi objektif ataupun polisi anti rasuah yang kita akan bangunkan sekiranya kita berminat untuk menuju ke arah persijilan. Dan sebenarnya mengandungi penentuan tugas dan juga tanggungjawab person in charge dan sebagainya. Okay, lepas tu ada program latihan yang dia minta kita atur, merancang untuk tujuan kefahaman ke atas MMS tersebut.
dan di bawahnya juga terdapat penilaian risiko dan juga ketekunan wajar untuk program, aktiviti dan juga jangkaan fungsi. Dan seterusnya ada atur cara berkaitan dengan kawalan kewangan dan juga akaun, termasuk yang bukan kewangan dan juga proses-proses yang berkaitan dengan projek-projek pembangunan dan sebagainya. Dan yang di akhirnya pengurusan penelitian dan juga penyediaan laporan. So di antara kandungan-kandungan yang ditekankan di dalam ISO 37001. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kandungan penekanan yang terdapat dalam ISO 37001 ini, sebenarnya dia bukan perkara asing. Sebenarnya inisiatif yang perlu dilakukan oleh sektor ataupun di jabatan, di agensi, kalau sekalipun kita tidak menuju ke arah persijilan, so sewajarnya jabatan agensi perlu membangunkan ataupun perlu melaksanakan kesemua inisiatif ini untuk tujuan mengawal gejala rasuah tersebut di dalam sektor awam. Okay? So maknanya dia bukanlah satu benda yang baru pun, cuma dia institutkan benda ini di peringkat antarabangsa dan seterusnya dilaksanakan dalam negara kita Malaysia ni, dan dia bagi panduan berdasar kepada standard buku standard itu tadi, dan digariskan keperluan-keperluannya kita perlu laksanakan di bawah keperluan berkenaan. Dan bila kita tengok sebenarnya di jabatan kita telah pun melaksanakan usaha-usaha tersebut. Sebenarnya kita hanya perlu menyesuaikan keadaan semasa yang telah kita laksanakan dan menyesuaikan dengan keperluan-keperluan yang digariskan di bawah klausul-klausul yang terdapat dalam standard ISO tersebut. So in matter of kita nak integrate saja ataupun kita nak selaraskan saja, sebenarnya usaha tersebut memang dah sedia ada di dalam jabatan. Terutamanya inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan urusan yang secara langsung yang melibatkan kewangan. Contohnya perolehan. So kita tahu bahawa di dalam sektor awam, jabatan kerajaan, atau cara yang berkaitan dengan perolehan ini sangat ketat. Dikawal oleh pekeliling, oleh undang-undang, oleh akta acara kewangan. Dan proses-proses untuk kita melaksanakan perolehan tersebut, tuan-tuan dan puan, sangat-sangat kritikal, di mana kita perlu mematuhi atau cara yang berkaitan dengan pembelian terus, sebuah harga, tender, bimbingan terus dan sebagainya. So semua itu telah digariskan oleh Perbendaharaan Malaysia melalui pekeliling-keliling yang telah dikeluarkan, dan dikeluarkan juga panduan-panduan, SOP, arahan-arahan yang berkaitan untuk pematuhan ke atas semua urusan berkaitan dengan perolehan tersebut. So maknanya kita dah laksanakan, kita telah pun melalui ataupun telah pun memastikan bahawa urusan perolehan di jabatan agensi kita mematuhi, menepati kehendak-kehendak peraturan juga undang tersebut. So dengan adanya pematuhan ke atas peraturan undang-undang tersebut, secara automatiknya kita sebenarnya telah pun melaksanakan ISO 37001 tersebut. Cumanya di dalam keperluan standard berkenaan, dia minta untuk kita menyelenggara ke semua urusan-urusan itu tadi secara sewajarnya dan dibuktikan dengan rekod-rekod yang berkaitan dan ditambah baik dari semasa ke semasa, dan seterusnya diperjelaskan mengenai setiap tugas dan tanggungjawabnya di kalangan pegawai melibatkan usaha perolehan tersebut. Sebenarnya secara langsung kita dah implement. Cuma bila nak menuju ke arah persijilan, of course kita kena refer dekat standard antarabangsa yang telah dikeluarkan. Kita kena refer kepada Nation Standard MS 37001 2016, dan kita tengok klausul-klausul keperluan yang berkaitan dengan urusan perolehan tersebut, dan kita boleh mengatur keperluan-keperluan berkenaan, mungkin dengan membangunkan prosedur politik yang berkaitan prosedur berkaitan dengan perolehan untuk FBMS berkenaan, dan seterusnya menyelenggara dokumen dan juga rekod yang berkaitan. So dengan sendirinya kita dah pun memenuhi keperluan-keperluan yang terdapat dalam standard antarabangsa tersebut, dan juga standard yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia berkenaan. Sebenarnya bukannya satu perkara yang luar biasa, sebenarnya perkara biasa yang telah kita laksanakan di jabatan. Okey. So maknanya kesimpulannya tuan-tuan dan puan, saya nasihatkan agar tuan-tuan dan puan mula pakai ke semua prosedur, proses-proses SOP yang telah kita laksanakan ini untuk kita integrate dengan keperluan yang terdapat di bawah 3.01, dan sebenarnya kita dapat persijilan di bawah
Nak wangi dok lah. Hak ni wangi lagi pada hak ni. Hak ni dia kurang sikit. Tuan-tuan dan puan, boleh tolong Habis simpan. boleh tolong off mic tuan-tuan dan puan sebab ada gangguan sikit ni. Minta maaf banyak-banyak. Ada yang on mic tu, so bila bersembang kita boleh dengar. Okay. Kalau kita perhatikan. Okay, so hasrat ABMS tuan-tuan dan puan adalah untuk mempamerkan usaha ke arah budaya integriti, transparansi, keterbukaan dan juga pematuhan secara umumnya kepada peraturan dan juga apa-apa undang-undang yang berkaitan dengan rasuah. Tetapi secara praktikalnya untuk kita meningkatkan kita punya inisiatif, komitmen, usaha-usaha ke arah untuk diiktiraf sebagai satu jabatan yang sentiasa menitik beratkan aspek-aspek berkaitan dengan rasuah. So dengan berusaha untuk memperolehi persijilan di bawah ABMS. Okay. So of course ABMS tidak menjamin tiada rasuah, tetapi bantu organisasi mengukur, mengawal serta mengesan unsur rasuah berkenaan bagi tujuan penambahbaikan, bagi tujuan ke arah untuk berusaha menangani gejala rasuah berkenaan. Okey, tuan-tuan. Baik, siapa boleh praktis MS ISO 37001 2016 pada semua organisasi, semua negara dalam dunia ni, tuan-tuan, semua peringkat urusan. Okey, so maknanya dia very open tuan-tuan. Dia sangat praktikal untuk sama ada agensi yang besar-besar ataupun agensi yang bersaiz kecil ataupun agensi di peringkat kementerian ataupun agensi di peringkat negeri ataupun agensi di peringkat daerah sekalipun. Tetapi of course formality ke atas pelaksanaan tersebut, kita di dalam sektor awam ni ada banyak birokrasi yang kita kena patuhi. Contohnya kalau jabatan di peringkat daerah, of course bila nak melaksanakan mengorak langkah untuk berusaha untuk dapat persijilan di bawah 37001 2016 itu, tuan-tuan, kena minta kelulusan daripada peringkat jabatan di peringkat negeri ataupun jabatan di peringkat ibu pejabat di kementerian. So maknanya birokrasi itu tetap kita kena patuhi. Mungkin di peringkat kementerian ada perancangan untuk setiap agensi di bawahnya membuat perancangan, mengatur langkah, dan seterusnya memperolehi persijilan berkenaan. So dari segi birokrasi itu kita kena patuhi lah. Sebab kita punya struktur birokrasi ni, tuan-tuan dan puan, sangat-sangat dinamik, sangat-sangat dinamik. Iaitu kita tertakluk kepada arahan peringkat kementerian dan seterusnya arahan peringkat agensi pusat seperti Perbenaran Malaysia, JPA, Mampu dan sebagainya. So maknanya saya nasihatkan kepada tuan-tuan supaya bila jabatan di peringkat daerah ataupun negeri berminat, maknanya mesti menyelaras keperluan tersebut di peringkat kementerian terutamanya bagi tujuan bajet bajet ni sangat penting kerana apa, tuan-tuan, bila nak buat program latihan, nak buat program audit, sebenarnya untuk tujuan persijilan memerlukan sedikit bajet sumber kewangan yang tertentu untuk menjayakan kita punya inisiatif berkenaan. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan, kalau program latihan, of course, tuan-tuan boleh berhubung dengan peringkat hitan, IPURA lah khususnya, di mana kosnya sangat minimal lah. Okay? Kalau sekiranya ada bajet yang lebih, tuan-tuan boleh refer dekat SIRIM ataupun boleh refer dekat konsultan yang berdaftar dengan SIRIM dan juga dengan Mampu untuk tujuan program latihan, termasuk juga untuk program audit tuan-tuan. Okay? So tertakluk kepada kaedah atau cara bagaimana tuan-tuan dan puan menyesuaikan keperluan bajet itu dengan juga keperluan untuk pelaksanaan ABMS berkenaan. Okay, so high level structure ni dia telah selaraskan dia punya standard dan juga klausa-klausa yang terkandung di dalamnya dengan beberapa standard quality
berapa standard yang terdapat daripada badan antarabangsa tersebut. Di antaranya adalah QMS, iaitu Quality Management System 14001/2015, Environment Management System 18001 berkaitan dengan Safety and Health, dan di bawah 55001/2014 Asset Management System, dan 27001 di bawah Information Security Management System. So maksudnya tuan-tuan dan puan, standard antarabangsa yang dikeluarkan oleh badan ISO tersebut, yang saya tunjuk contoh di sini, so dia menggunakan high level integrated structure ni, termasuk juga untuk 37001 ni. Maknanya struktur klausa dia daripada klausa 1, 2, 3, 4 hingga klausa 10 untuk kesemua sistem pengurusan ini sama tuan-tuan. So standard klausa 4 hingga 10 tu sama. 1, 2, 3 tu yang berkaitan dengan skop, reference dan juga dia punya normatif. Tapi klausa 4 sampai 10 kesemua sistem pengurusan ini sama dengan 37001. So maknanya jika sektor atau jabatan agensi tuan-tuan dan puan pernah diiktiraf ataupun dipersijilkan di bawah mana-mana standard yang saya tunjuk contoh ni, so maknanya tuan-puan dah ada asas kefahaman mengenai struktur klausa berkenaan. Dan struktur klausa berkenaan, kalau sekiranya kita menuju ke arah persijilan untuk APMS, so tuan-puan akan menggunakan standard klausa dan juga asas klausa yang sama bermula daripada klausa 4 sampai klausa 10. Nanti saya akan tunjuk kat tuan-puan setiap daripada pengisian untuk klausa-klausa tersebut. Okey, so maksud rasuah berdasarkan pada standard tuan-puan. Saya tak refer kat akta SPRM ataupun definition dikeluarkan oleh Institut Integriti dan sebagainya, tapi saya rumuskan di bawah ABMS 37001 2016 lah. So secara umum tuan-tuan dan puan, maksud rasuah yang dia nyatakan dalam 37001 ni, yang mana mendefinisikan rasuah sebagai elemen-elemen yang terdapat di dalam 3 perkara ni. Pemberi yang melibatkan hadiah yang berkepentingan. Hadiah ni dalam pelbagai bentuk tuan-tuan puan, dan seterusnya ada penerima. So itu secara rumusan yang dinyatakan di dalam 37001. Sebenarnya dia sangat berbeza definisi yang dikeluarkan oleh undang-undang dan peraturan yang dapat dalam negara berkenaan. Contoh dalam negara kita Malaysia, SPRM, dia ada definisi mengenai rasuah tersebut yang lebih jelas mengikut bidang profesional jabatan berkenaan ataupun SPRM. Dan juga polis pun ada dia punya definisi yang jelas mengenai peraturan undang-undang yang terkandung di bawah akta polis tuan-tuan. Tapi secara rumusan untuk standard antarabangsa ni, saya cuma ingin menyentuh dengan tuan-tuan dan puan mengenai 3 perkara utama, iaitu pemberi dan melibatkan hadiah berharga yang berkepentingan, dan sebenarnya melibatkan penerima. So ada unsur-unsur, ketiga unsur ni akan dikategorikan sebagai tafsiran yang dinyatakan di bawah 37001 2016. Okey. So of course tuan-tuan, definisi rasuah bergantung kepada undang-undang dan peraturan berdasarkan negara berkenaan, negara-negara berkenaan. Okay. So kemungkinan besar ada perbezaan, tetapi dia punya semangat dia adalah sama. Okey, so bidang berisiko tinggi ke atas aktiviti dan juga proses seperti berikut, iaitu perolehan, projek pembangunan, enforcement, permit dan pelesenan, urusan tanah, pengurusan hasil, aset dan stok, aktiviti subsidi, pengurusan sumber manusia dan juga yang berkaitan dengan rakannya atau tempat. So ini di antaranya yang terkandung di dalam tafsiran di bawah normative reference yang terdapat di bawah MBMS pada coverage untuk sistem pengurusan anti rasuah 3701 2016. So dia bagi contoh di antaranya bidang berisiko tinggi. So bila tuan-tuan dan puan melihat kepada klausa keperluan di bawah standard antarabangsa berkenaan, so disebut sebagai bidang berisiko tinggi ini, so membawa maksud bahawa di dalam klausa 6 standard dia menyatakan bahawa
jabatan agensi perlu mendaftarkan, perlu menyediakan daftar risiko anti rasuah. Okey. So bila kita daftarkan daftar risiko anti rasuah, di dalamnya terkandunglah apa-apa aktiviti-aktiviti yang berkaitan, contohnya risk identification, risk analysis dan juga risk control, RI, RA dan RC tersebut. Kita akan menyentuh aktiviti-aktiviti yang saya gariskan ini untuk tujuan penyediaan risiko ke atas gejala rasuah. Okey, so untuk sesi pembelajaran pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, saya tidak boleh memperincikan untuk penyediaan daftar risiko anti rasuah berkenaan, kerana kita hanya boleh memasukkan dia punya aktiviti tersebut di dalam kursus pemahaman dan juga pelaksanaan yang masa selama lebih kurang 2 hari, tuan-tuan dan puan. So saya cuma nak maklumkan bahawa keperluan untuk risiko anti rasuah tersebut yang dinyatakan dalam klausal dan juga dalam standard antarabangsa berkenaan telah menggariskan beberapa aktiviti yang berkemungkinan besar akan berlakunya rasuah berkenaan. Okay. So dia sebut situ bidang berisiko tinggi. Okey, seterusnya sedikit maklumat berkaitan dengan usaha dan juga langkah kerajaan bagi mengatasi gejala rasuah selain daripada inisiatif untuk ABMS, tuan-tuan. So, mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah 21 November bersetuju supaya ISO 37001 diguna pakai secara menyeluruh di setiap kementerian, agensi dan juga jabatan dan juga syarikat berkaitan kerajaan yang berisiko tinggi bagi mencegah rasuah dan membina budaya integriti. So saya tak pasti sejauh mana arahan daripada keputusan mesyuarat ini telah dilaksanakan. Tetapi rata-rata, tuan-tuan dan puan, banyak jabatan agensi kerajaan di seluruh negara kita Malaysia ini, terutamanya pejabat-pejabat sektor kerajaan ini telah pun diiktiraf, telah pun dipersijilkan di bawah inisiatif ISO 37001. Okey. Dan akta serta perkeliling berkaitan dengan arahan ganjil itu ada arah pembenaran, perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 1998, garis sanduan pemberian dan juga penerimaan hadiah di dalam perkhidmatan awam, tuan-tuan dan puan. So kita perlu refer perkeliling ni sekiranya kita menuju ke arah strategi pelaksanaan ABMS, tuan-tuan. So ada perincian mengenai atau cara berkaitan dengan pemberian dan juga penerimaan hadiah. Dan seterusnya ada perkeliling perkhidmatan dengan T6 tahun 2013, penubuhan unit integriti di semua agensi awam, dan ada peraturan pegawai awam di bawah perintah-perintah AMDO, dan ada perkeliling perkhidmatan dengan 6 tahun 2011, tapisan keselamatan dan tiga baru. So di dalamnya terkandung mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan aku janji dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya ada arahan Perdana Menteri Malaysia tahun 2014. Ini arahannya gerakan pemantapan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia, perubahan jawatankuasa integriti dan tabik urus jitu. Ini antara usaha-usaha langkah-langkah pihak kerajaan untuk semua dipatuhi oleh sektor awam keseluruhan. So ini dalam perspektif pergi luas. Okey. Seterusnya arahan nombor 1 tahun 2018, pemantapan governance, integriti dan anti rasuah dalam pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia. So ini adalah usaha-usaha dan juga langkah kerajaan. Okey, begitu juga terdapat perkeliling yang sama 6 2013, perubahan unit integriti agensi telah pun dilaksanakan, tuan-tuan dan puan, di beberapa kementerian. Ada unit integriti yang telah diwujudkan, ditubuhkan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, unit integriti yang diwujudkan di jabatan agensi telah gariskan salah satu daripada tugas mereka ni adalah untuk berusaha memperolehi ABMS, persijilan ABMS. So itu pencalonan yang berlaku di jabatan. Okey, so maknanya inisiatif di jabatan berkenaan telah meletakkan salah satu daripada tugas utama unit integriti ini adalah berusaha ke arah persijilan ABMS. So ada di antara pejabat-pejabat sektor kerajaan negeri yang ada unit integriti ini telah pun berusaha ke arah itu, dan malah telah pun ada pejabat berkenaan yang telah memperolehi persijilan di bawah ABMS
3701/2016 tuan-tuan. Okey, yang ni latest punya information yang dikeluarkan di dalam akhbar 17 Jun 2021 tuan-tuan. Daripada kita punya Ketua Setiausaha Negara tuan-tuan. Okey, dia sebut di dalam ucapan dia dalam majlis pelaksanaan ABMS ni yang dianjurkan oleh SIRIM. So dia kata there can be no compromise on corruption. So this is a message from Chief Secretary to the government, Tan Sri Muhammad Zuki, sent out to the civil service in April this year. So dia kata corruption has a far-reaching potential to bring about nak sebut macam mana ni, deterioration in the highest level of government and cause nation to fall. And according to the World Bank report, countries with a high level of corruption have 1/3 the average income, 3 times the infant mortality rate, and 25% literacy lower than countries with lower level of corruption. So mana ini dia punya benchmark lah, dia punya pengukuran ke atas perbandingan antara negara-negara berkenaan. So in line with the National Anti-Corruption Plan NACP ni 2019-2023, so all government ministries shall obtain the ABMS certification from SIRIM QAS International. So maknanya ini hasrat yang telah dinyatakan oleh kita punya KSN dalam ucapan dia pada April yang telah dikeluarkan pada Jun 2021. So dia kata shall obtain. So saya tak tahu lah shall obtain ni apa maksud shall obtain ni. Kalau dalam standard ni tuan-tuan, dalam standard ni bila sebut saja perkataan shall, dia akan jadi keperluan. Dia akan jadi keperluan. Maknanya keperluan tu kita kena laksanakan, dia jadi mandatory. So kalau dalam standard ni dia tak say shall tu sebagai mandatory. So far kemungkinan besar tuan-tuan dan puan, kata-kata sektor awam di bawah jabatan agensi, saya percaya bahawa sedang berusaha untuk menuju ke arah persijilan. Selain daripada jabatan-jabatan yang telah pun memperolehi persijilan, so mereka akan berusaha untuk mengekalkannya dan sebenarnya membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okay? So mana ini the latest usaha kerajaan untuk memberi komitmen ke atas anti-bribery management system untuk tujuan certification. Okey, ini contoh persijilan yang telah dibuat oleh Jabatan Pendaftaran Negara, tuan-tuan. Okey, so Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mewujud, melaksana, mengekal dan mengkaji serta menambah baik pengurusan anti rasuah di semasa ke semasa ke atas skop pelaksanaan mereka, iaitu yang berkaitan dengan pendaftaran kelahiran, cabutan daftar kekenalan, pengupacaraan perkahwinan oleh penolong pendaftar perkahwinan, permohonan pengesahan taraf kewarganegaraan dan menjalankan risiko dan operasi. So kita tengok tuan-tuan dan puan, di bawah skop pelaksanaan Jabatan Pendaftaran Negara mengenai ABMS ni, so bidang-bidang berisiko tinggi yang telah dimasukkan dalam skop persijilan. Okay, so atau cara yang mengenai 37001 ini melibatkan 5 tugas utama JPM berkenaan. So 3 polisi dibangunkan tuan-tuan, iaitu polisi anti rasuah, polisi tiada hadiah dan polisi perlindungan pemberi maklumat. So dia cover di bawah polisi MBS ni untuk 3 coverage berkaitan dengan keperluan yang dinyatakan di bawah ABMS berkenaan. Ini contoh saja tuan-tuan untuk makluman inisiatif langkah-langkah Jabatan Kerajaan ke arah juga pengekalan persijilan di bawah ABMS berkenaan. Okey, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pun sama, telah pun berusaha ke arah persijilan dan telah pun mendapat persijilan di bawah ABMS ni ke atas beberapa skop pelaksanaan di bawah program dan juga aktiviti kementerian, tuan-tuan. So ini contoh pelaksanaan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk plot yang ketiga. Kita ada sedikit masa lagi, tuan-tuan. So saya akan jelaskan mengenai struktur standard yang terdapat di dalam sama ada
Malaysian Standard ataupun standard antarabangsa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat ISO berkenaan. Okey. Sebenarnya sama aja. Ya, cuma Jabatan Standard Malaysia telah mengeluarkan siri Malaysian Standard ni bagi menyesuaikan keperluan itu di dalam negara kita terdapat. Okey, so kandungan yang terdapat dalam standard ni saya dah rumuskan kepada klausa-klausa yang berkaitan, yang mana di dalam klausa-klausa berkaitan yang melibatkan kita punya usaha di dalam jabatan kita untuk tujuan memenuhi keperluan-keperluan yang terdapat di dalamnya, dan di akhirnya yang membawa kepada usaha kita bagi mendapatkan persijilan. Okey, so intipati pelaksanaan ABMS ini tuan-tuan adalah terkandung di dalam klausa berkenaan. Okey, so statement penting yang tuan-tuan kena tahu bila tuan-tuan baca buku ni, ya, buku ni ada lebih kurang 70 hingga 80 muka surat tuan-tuan, termasuk dengan dia punya notes di belakang tu. So bila tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan tengok di dalam salah satu daripada muka surat dalam buku ni, dia terkandung verbal form. Okay, so in this document, dia kata dalam dokumen ni, the following verbal form are used. Okay, so verbal form ni ada 3, shall, should dengan may, dan ada satu lagi can. Saya tak tunjuk yang can, C-A-N tu dalam ni. So yang penting yang saya nak explain kat tuan-tuan dan puan, bila kita tengok klausa-klausa yang terdapat di dalam standard ABMS ni tuan-tuan dan puan, adalah semua verbal form yang menyebut perkataan shall. So bila disebut saja perkataan shall, maknanya ia membawa masuk kepada requirement ataupun dalam bahasa Malaysia ada keperluan. So bila disebut sebagai keperluan, maknanya jabatan agensi perlu menyediakan keperluan tersebut. Okey, sebagai contoh dalam satu klausa dia sebut jabatan dia sebut apa? Okey, dia sebut agensi shall establish and communicate anti-bribery objective. Dia sebut perkataan shall tu, maknanya jabatan agensi perlu di bawah requirement ini membangunkan objektif anti rasuah. Sebenarnya kita kena buatlah objektif tu. So jabatan kami telah membangunkan objektif anti rasuah seperti berikut. Satu, rasuah hendaklah dihapuskan 100%. Tu very drastic tu. Contoh. Yang kedua, kesemua proses-proses yang berpotensi berlakunya rasuah, berlakunya berpotensi untuk berlakunya rasuah hendaklah dikawal melalui prosedur yang jelas. Contohnya, semuanya kita kena buatlah benda tu. Contohnya proses perolehan. So kita kena sediakan proses-proses perolehan yang ketat, mematuhi semua peraturan, mematuhi semua prosedur, mematuhi semua langkah-langkah, mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan. So kita akan dokumenkan benda tu, kita akan sediakan benda tu. Dan sebab dia terkandung di dalam keperluan untuk kita membangunkan objektif anti rasuah. So sebab apa? Dalam keperluan disebut shall. So kalau yang should ni kita tak buat minta tuan-tuan sebab dia hanya cadangan saja. Yang may ni permission. Permission ni maksudnya kita minta pengecualian bahawa kita tak ada pembangunan dari segi produk dan sebagainya. So tidak terlibat. Sebenarnya kita minta pengecualian. Ini pun mudah ya tuan-tuan. Tapi yang paling kritikal, tuan-tuan kena perhatikan setiap daripada ayat yang ada dalam standard ni yang menyebut verbal form shall. Yang tu yang kita kena sediakan, dia punya keperluan. Okey, kita kena sediakan dalam bentuk documented information, dalam bentuk dokumen. Okey, baik. So struktur ABMS ISO 3701 berdasar pada klausa, tuan-tuan dan puan. Okey, so dalam buku ni dia susun
Struktur tersebut berdasarkan 1, 2, 3, 4 sampailah 10 tuan-tuan dan puan. Dan dia ada sub klausa ni. 41, 42, 43, 44, 45. Okey. Okey. So maknanya struktur tersebut menggunakan pakai yang saya sebut di awal saya punya ceramah tu tadi, iaitu high level integrated structure. So maknanya struktur ABMS ni sama seperti struktur yang terdapat di bawah ISO 9001. Sama seperti yang terdapat di bawah ISO 55001 berkaitan dengan asset management. Sama dengan beberapa standard ISO yang saya dah sebut di awal ceramah saya tadi tuan puan. So maknanya bila tuan puan dah pernah buat ISO selain daripada 37001, contohnya pernah buat 9001, so struktur dia sama tuan puan. Ni. Skop, rujukan normatif, nombor 3 terma dan definisi, nombor 4 konteks organisasi ni, termasuk juga dengan nombor 5 kepimpinan, perancangan, sokongan, operasi, penilaian prestasi, penambahbaikan, sama tuan-tuan dan puan dalam struktur yang terkandung dalam HLS itu tadi, yang melibatkan high level structure, iaitu integrated klausa-klausa yang digunakan pakai. Okey. Okey, baik. So secara ringkasnya tuan-tuan dan puan, kita tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni kita tak perlu tengok sebab dia melibatkan skop, rujukan normatif, terminologi, terma, masuk-masuk perkataan yang ada di dalam standard bahasa ni. So standard dia akan bermula dengan keperluan yang kita perlu laksanakan di bawah ABMS ni tuan-tuan, iaitu context of organization. So di dalamnya terkandung 4.1, dia kata memahami apa yang dimaksudkan sebagai konteks organisasi. So di dalamnya kita akan bincang mengenai isu dalaman, isu luaran. Okey. Dan 4.2 ni memahami keperluan dan harapan pihak berkepentingan, kita punya stakeholder, apa hasrat pihak berkepentingan. So dia akan nyatakan dengan jelasan di dalam standard antarabangsa ni apakah contoh-contoh keperluan dan harapan pihak berkepentingan stakeholder kita. Dan di bawah 4.3 ni tuan-tuan, dia minta juga kita menentukan skop pelaksanaan ABMS. Contoh jabatan. Jabatan boleh memilih, boleh membuat keputusan untuk melaksanakan ABMS ni berdasar kepada beberapa skop sahaja. Kita tak cover, mungkin tak cover semua kita punya aktiviti, program aktiviti di jabatan, tapi kita hanya cover skop yang menjurus kepada aktiviti yang berisiko tinggi. Contohnya untuk urusan perolehan, untuk urusan berkaitan dengan latihan, untuk urusan berkaitan dengan pembangunan. So kita boleh pilih sendiri dan kita buat keputusan di peringkat jabatan kita sendiri untuk menentukan skop pelaksanaan ABMS tersebut. Okey, tapi akan cover semua. Okey, 4.4 ni dia maklumkan mengenai keperluan asas mengenai ABMS berkenaan. Ini secara umum saja. Dan 4.5 penilaian risiko rasuah. So ada atur cara dia macam mana kita nak buat ni. Okey, so dalam standard antarabangsa ni tuan-tuan, untuk 4.5 ni dia ada sebut berkaitan share. So kita kena sediakan beberapa information berkaitan dengan penilaian risiko rasuah. So macam mana kaedah nak buat ni, saya terpaksa tangguhkan untuk kita punya program selama 2 hari berkenaan. So untuk pagi ni saya tak boleh perincikan benda ni. Saya cuma nak sebut struktur yang terdapat dalam standard ABMS ni yang dipecahkan kepada beberapa klausa dan juga sub klausa. Okey. Yang tu di bawah klausa 4 tuan-tuan. Okey, klausa 5 ni dia menyentuh mengenai kepimpinan, kepimpinan. Dan 5.1 ni dia akan nyatakan mengenai keperluan-keperluan untuk kepimpinan dan juga bukti komitmen. Okey, di bawah kepimpinan ni dia tafsir kepada 2 badan ataupun 2 pihak yang penting, iaitu badan berkanun. Yang kedua adalah pengurusan tertinggi. Okey. So badan berkanun ni maksudnya tuan-tuan dan puan, ada satu jawatan kuasa ataupun badan ataupun board of director yang dilaporkan mengenai prestasi pelaksanaan ABMS ni jabatan berkenaan oleh pengurusan tertinggi. So ada satu badan kawalan yang di peringkat lebih tinggi di jabatan berkenaan. Contohnya macam persijilan tu dibuat di peringkat pejabat sosial kerajaan negeri. So badan berkanun ni adalah MMK, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tuan-tuan puan. So MMK. Okey, kalau di jabatan biasa tuan-tuan dan puan, contohnya dekat pejabat daerah. Pejabat daerah di sesuatu daerah. Contohnya pejabat daerah Kuala Muda. Okey.
So dia nak membangunkan ABMS, tuan-tuan. So pengurusan tertinggi di pejabat daerah tu adalah terdiri daripada DO, CADO dan juga beberapa pegawai di peringkat ketua bahagian, ketua unit. So itu pengurusan tertinggi di pejabat daerah. Tapi badan berkanun mereka adalah mungkin di pejabat setiausaha kerajaan negeri. So pejabat setiausaha kerajaan negeri itu ada jawatan pengurusan yang akan bertindak sebagai badan berkanun bagi pejabat daerah berkenaan. Sebenarnya semua tertakluk kepada keadaan di sektor berkenaan, di jabatan, di agensi berkenaan. Okey. Lepas tu 52, dia minta kita bangunkan polisi anti rasuah. So maknanya, jabatan agensi akan membangunkan satu polisi berbentuk dokumen yang menerangkan mengenai dasar-dasar anti rasuah di dalam jabatan berkenaan. So dasar-dasar anti rasuah ni kita boleh ambil contoh daripada Institut Integriti, boleh ambil contoh daripada SPRM, boleh ambil contoh daripada mana-mana jabatan agensi kerajaan yang pernah melaksanakan ABMS ni sebagai kita main benchmarkingnya aktiviti dan kita bangunkan polisi itu di dalam jabatan kita sendiri. Okey, so itu keperluan di bawah 5.2. 5.3 adalah peranan, tanggungjawab dan organisasi pihak berkuasa, tuan-tuan. So maknanya yang ni maksudnya sekarang di sini dia minta kita menjelaskan mengenai kita punya tugas dan tanggungjawab yang berdasarkan kepada jawatan ataupun fungsi-fungsi dan juga peranan-peranan yang terdapat di dalam jabatan berkenaan. So ini mudahnya, tuan-tuan, sebab kita ada My Portfolio, kita boleh ambil maklumat tersebut daripada My Portfolio berkenaan. Okey. Okey, seterusnya klausan 6, perancangan ABMS. Okey, di bawah perancangan ABMS ini, tuan-tuan, ada dua pecahan 61, 62. Tindakan bagi menangani risiko dan juga peluang. So masa ini tuan-tuan kena sediakan daftar risiko anti rasuah. So kita nak sedia daftar risiko ni, ada dia punya atau cara dia, ada dia punya syarat-syarat dia, tuan-tuan. Dan ada dia punya pengukuran yang diperlukan untuk tengok level ke atas kemungkinan berlakunya rasuah berkenaan, dia punya dia punya keadaan keseriusan potensi rasuah tu. So semua kita akan masukkan di dalam daftar risiko berkenaan, termasuk juga untuk kita lihat peluang-peluang untuk kita tangani ataupun kita mengatasi risiko berkenaan. Okay, 6.2 ni objektif anti rasuah. Just bangunkanlah macam biasa, tuan-tuan. So objektif anti rasuah ni dalam bentuk statement, macam kita buat objektif kualiti lah, macam kita buat objektif jabatan tu, tapi yang ni lebih spesifik untuk menjelaskan mengenai objektif anti rasuah jabatan. Okey, dan of course bagaimana kita nak berusaha untuk mencapai objektif berkenaan dalam perspektif anti rasuah. So kita akan jelaskan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk dokumen. Okey, seterusnya kalau 1.7 yang melibatkan sokongan. Sokongan ni of course, tuan-tuan, bagaimana sumber-sumber yang optimum, yang mencukupi untuk menjayakan kita punya misi ke arah pematuhan ataupun ke arah memenuhi keperluan yang terdapat dalam standard ABMS tersebut. Of course, sumber-sumber ni contoh dari segi sumber kewangan, sumber peralatan, sumber dari segi automation, dan sumber dari segi kemudahan, dan juga semua sumber-sumber yang secara as is by is yang memang ada di dalam jabatan berkenaan, dan bagaimana sumber itu boleh menyokong ke arah kejayaan, pencapaian, juga kejayaan ke atas ABMS tersebut. Okey. Dan sebenarnya kompetensi ke arah kepada kita punya semua staff yang berkaitan dengan perkara umum dan juga perkara berkaitan dengan penyusunan tugas dan juga tanggungjawab. So kompetensi ini juga ditekankan di bawah divisi sokongan, di bawah klausa 7 ni untuk menyokong ke arah pencapaian dan juga kemenangan pelaksanaan ABMS tersebut, tuan-tuan. Okey, dalam masa yang sama, klausa 7 ni juga dia menekankan aspek berkaitan dengan kesedaran dan juga latihan dari semasa ke semasa, sebagaimana jabatan agensi akan menganjurkan program-program kesedaran dan juga latihan mengikut perancangan berstruktur daripada semasa ke semasa, mungkin melibatkan secara bulanan ataupun suku tahun ataupun tahunan. So kita boleh rancang perkara tersebut untuk tujuan mengekalkan kesedaran dan juga mengekalkan kompetensi skill berkaitan dengan pelaksanaan ABMS berkenaan. Okey, of course dalam perspektif komunikasi itu sama, teman, komunikasi hendaklah berkesan ke arah semua maklumat berkaitan dengan pelaksanaan ABMS dalam jabatan, tuan-tuan. Okey, yang 7.5 ni adalah maklumat yang didokumenkan. Okey, maklumat yang didokumenkan ni maksudnya, tuan-tuan, rekod dan dokumen dalam pelaksanaan ABMS ni seharusnya yang diselenggara sebaik mungkin.
seperti yang termaktub di bawah Akta Aktif Negara, seperti yang terkandung di bawah atur cara panduan pelaksanaan pengurusan rekod dan fail di dalam jabatan. Apatah lagi semua rekod dan dokumen yang dibangunkan dalam tujuan pelaksanaan ABMS di Jabatan Tuan-Tuan dan Puan. Okey, ini di bawah klausa 7. Sementara klausa 8 lebih menjurus kepada operasi 81 sehingga 80 menekankan semua aktiviti yang berkaitan dengan usaha ke arah menangani gejala rasuah secara profesional. Sebab ini di bawah operasi. So di antaranya apakah usaha ke arah perancangan dan juga kawalan, apakah usaha-usaha yang berkaitan dengan ketekunan wajar, due diligence, usaha-usaha yang menjurus kepada kawalan kewangan, juga kawalan bukan kewangan, kawalan anti rasuah oleh organisasi yang berkaitan, dan juga bersama dengan kita punya rakan kongsi, rakan niaga, kita punya kontak, kita punya kolaborasi dengan jabatan-jabatan lain, terutamanya berkaitan dengan pembekal, penyedia perkhidmatan daripada luar. So itu adalah coverage di bawah operasi di bawah klausa 8.5. Okey, 8.6 bagaimana atur cara jabatan menunjukkan komitmen anti rasuah ni di kalangan staf. Maknanya sentiasa ada aktiviti yang dilaksanakan untuk memperjelaskan lagi, untuk menyemarakkan lagi budaya integriti yang berkaitan dengan menangani gejala rasuah berkenaan. Okey. Dan di bawah 8.7 ni ada acara mengenai hadiah. So hadiah ni tuan-tuan kena refer dekat 3-8 tadi perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA. So atur cara tersebut mesti dipatuhi secara 100%. Kenapa? Kita tertaluk dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh perkeliling berkaitan dengan atur cara yang melibatkan penerimaan dan juga pemberian hadiah ni lah. Okey, so yang ni jelas kita boleh patuh kepada perkeliling. Hospitality, sumbangan dan juga faedah-faedah yang berkaitan lah. So dia nyatakan bagaimana agensi mengatur langkah-langkah strategi untuk aktiviti berkaitan dengan hospitality dan kaedah-kaedah untuk mengeluarkan sumbangan ataupun menerima sumbangan dan faedah-faedah yang berkaitan lah. Okey, seterusnya operasi juga 8.8 menguruskan kekurangan kawalan anti rasuah. So ada masalah tentang proses di mana-mana yang kita dapati bahawa kawalan tak mencukupi ke atas menangani gejala rasuah berkenaan. So bagaimana atur cara penambahbaikan kita lakukan ke atasnya. Okey. Dan seterusnya pelaporan dan juga kebimbangan yang berlaku ke atas kemungkinan berlakunya gejala rasuah. So macam mana kita uruskan pelaporan ini di bawah whistleblowing prosedur tuan-tuan. So seterusnya menyiasat dan menangani rasuah berkenaan. So tindakan yang diambil oleh jabatan ke atas kemungkinan besar musuh berlakunya rasuah di dalam jabatan. So bagaimana agensi mengatur strategi ke arah berusaha ke arah untuk melakukan atau cara penyiasatan dan juga langkah-langkah untuk menangani daripada terus berlakunya unsur-unsur gejala rasuah berkenaan. Okey, di bawah penambahsasi tuan-tuan ada pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian ke atas kejayaan pelaksanaan, ada audit dalaman dan ada kajian semula pengurusan. Okey, oleh badan tertinggi tersebut dan juga oleh badan pekan. So ada dua aktiviti yang diperlukan di sini. Aktiviti ini hanya akan berlaku sekurang-kurangnya setahun sekali saja tuan-tuan. Pengukuran berlaku setahun sekali, audit dalaman pun berlaku setahun sekali, kajian bersama berlaku setahun sekali saja. Okey, dan seterusnya kajian dilakukan oleh fungsi pemantauan anti rasuah. Kajian mengenai mungkin tuan-tuan boleh bahas sikit soal CBA di kalangan pegawai staf, mungkin di kalangan pelanggan-pelanggan, di kalangan rakan kongsi di luar sana, pembekal mengenai kita punya usaha-usaha ke arah pemantauan anti rasuah ni sampai ke level mana, skor dia sampai level mana. So kalau skor tu memberangsangkan, maknanya kita telah berjaya untuk mengekalkan kecekapan ke atas pematuhan ABMS 3701. Okey. Dan di bawah klausa 10 ni tuan-tuan ada penambahbaikan. So di bawah penambahbaikan ni ada tindakan bagi menangani ketidakpatuhan ke atas kumpulan-kumpulan yang ada sedia ni dan apakah tu cara pembetulan yang kita lakukan. Contohnya objektif tak boleh dicapai ataupun capai separuh. So apakah kita punya tindakan bagi mengatasi ataupun bagi menyelesaikan masalah tersebut ataupun mengurangkan kita punya halangan-halangan ke atas kejayaan berkenaan. Okey, of course di bawah 10.2 ni continuous improvement dari semasa ke semasa. Maknanya besok mesti lebih baik daripada hari ni. Kita punya langkah-langkah untuk mematuhi keperluan di bawah ABMS ini dan seterusnya pencapaian ke atas
pelaksanaan di bawah persijilan FMS. So kena ada continuous improvement punya aktiviti, proses-proses dan sebagainya untuk pembuktian ke atas pengekalan dan juga penambahbaikan pematuhan kepada FMS tersebut. So itu adalah struktur klausa yang terdapat dalam tender antarabangsa ni secara ringkas yang saya nyatakan pada Tuan-Tuan dan Puan. So of course setiap daripada penelitian ataupun pemahaman ke atas klausa-klausa dan sub-klausa ni, kita perlu mengambil masa selama 5 bulan dan penerangan yang lebih jelas. Tuan-Tuan. So untuk sesi pada hari ini saya just maklum je mengenai struktur klausa berkenaan. So secara umum yang Tuan-Tuan, kandungan yang terdapat dalam standard antarabangsa ni, inilah tajuk-tajuk utama, klausa-klausa utama dan juga sub-sub klausa yang terdapat dalamnya. Bermula daripada klausa 4 sehingga klausa 10. Okey. Baik, seterusnya plot kita yang terakhir Tuan-Tuan, sedikit maklumat berkaitan dengan ke arah persijilan. Okey. Baik, so proses pelaksanaan FMS ni Tuan-Tuan, yang pertama kita kena dapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan. Tengok jabatan, kalau di peringkat jabatan negeri kena dapat kelulusan di peringkat kementerian. Kalau di peringkat daerah mungkin akan dapat kelulusan daripada jabatan di peringkat negeri. Seterusnya kita akan membentuk jawatan kuasa. Kena ada jawatan kuasa pelaksanaan APMS ni Tuan-Tuan di jabatan Tuan-Tuan, termasuk pelantikan ketua juruaudit, pelantikan urus dia, pelantikan pegawai dokumen, pelantikan beberapa lagi lah jawatan strategik bagi menjayakan kita punya usaha ke arah persijilan. Dan kita akan buat kajian mengenai analisis jurang dan juga beberapa contoh-contoh terbaik, amalan terbaik daripada jabatan-jabatan lain untuk tujuan melengkapkan kita punya usaha ke arah persijilan. Soalnya ada risk assessment, masa sini kita akan buat daftar risiko. Maksudnya kita akan tentukan rekod-rekod, dokumen-dokumen yang perlu kita bangunkan, yang perlu kita lengkapkan. Kemungkinan besar kita boleh ambil daripada dokumen rekod yang sedia ada untuk kita establish the relevant documented information. Lepas tu form internal audit team, maknanya kena ada satu pasukan yang akan menjalankan audit dalaman untuk tujuan pelaksanaan program audit. Biasanya ada program audit, internal audit dan juga management review kita lakukan untuk langkah yang ketujuh ni. Biasanya langkah ke-8 adalah menuju ke arah persijilan. So maknanya kena kontak SIRIM Tuan-Tuan. Biasanya kita guna SIRIM untuk tujuan certification. So ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan certification audit. So audit itu akan dibuat oleh pihak SIRIM . Okay. Biasanya certified ISO. Okay, soalnya timeline Tuan-Tuan, Januari sampailah Jun kita boleh target selama lebih kurang 6 bulan untuk kita punya proses persijilan berkenaan. Ini cuma satu cara jangka masa yang saya rancang sajalah Tuan-Tuan. So sebenarnya dia tertaluk kepada keadaan di jabatan Tuan-Tuan untuk membuat timeline ini berdasar kepada kekuatan di jabatan agensi Tuan-Tuan sendiri. Mungkin lebih awal, mungkin boleh dilanjutkan sehingga setahun. Okay. Baik, so itu saja liputan saya pada pagi ini Tuan-Tuan. Jam sudah 11.30. Saya harap Tuan-Tuan, saya minta maaf lah kepada Tuan-Tuan kerana saya tengah pergi dengan begitu cepat. Sebab apa, tajuk FMS ni bukan satu tajuk yang mudah difahami. Saya faham bahawa sebab apa dia melibatkan pemahaman kepada klausa dan juga pemahaman kepada keperluan yang terdapat dalam standard antarabangsa berkenaan. So of course, secara basic saya harap Tuan-Tuan telah dapatlah permission berkenaan untuk sekurang-kurangnya mengetahui apa itu FMS, apakah langkah surat kerajaan dan apakah tercantiknya klausa-klausa yang terdapat di dalam standard antarabangsa tersebut dan apakah langkah-langkah yang boleh kita usahakan bagi tujuan ke arah persijilan berkenaan. So maka dengan itu saya akhiri saya punya taklimat pada pagi ini dengan ucapan sekian. Terima kasih. Okey, apapun kalau sekiranya Tuan-Tuan ada apa-apa yang nak tanya, saya boleh reserve masa lebih kurang 5 minit untuk apa-apa penjelasan yang diperlukan. Silakan Tuan-Tuan. Apa chat tu? Okey, salinan slide ni Tuan-Tuan boleh PM saya lah.
ambil nombor handphone saya, so nanti saya akan send. Saya tak akan send untuk semua kecuali siapa yang berminat untuk memperolehi saya punya slide ni, saya akan PM lah. Saya akan send melalui email ataupun WhatsApp. 019 45 888 56. Tuan penceramah, Ya, sila. boleh tanya sedikit soalan? Boleh. Teruskan. Soalan saya lebih kepada apa ni, sistem ataupun isu urus tadbir yang baik. Okay, kalau kita baca kan, kalau dibaca tren semasa melalui media elektronik ataupun media-media yang sama seperti elektronik, kita percaya rata-rata organisasi bukan hanya di Malaysia, Ya. saya rasa di mana-mana seluruh dunia pun Ya. diurus dengan baik Ya. kerana polisi yang disokong oleh sistem pengurusan yang agak baik juga, yang mampu Ya. dalam membantu apa ni, pematuhan ataupun mematuhi kewajipan undang-undang dan tanggungjawab terhadap integriti. Okay. Ya. Saya mohon sedikit pencerahan daripada penceramah. Bagaimanakah polisi anti rasuah dalam konteks anti rasuah dan sistem pengurusan sokongan dikatakan berupaya membantu sesebuah organisasi itu untuk mempromosikan kepercayaan atau keyakinan, khususnya dalam aspek urus tadbir yang baik atau dipanggil good governance, dan seterusnya dapat meningkatkan reputasi organisasi itu sendiri. Okey, terima kasih kepada tuan yang bertanya tu. So tahniah diucapkan kepada tuan kerana tuan menyedari bahawa kita punya sistem pengurusan di negara kita lah khususnya sangat-sangat cekap lah dalam aspek bukan saja melaksanakan urusan operasi tapi juga mungkin dalam urusan berkaitan dengan mengenangi gejala rasuah. Dan kalau kita tengok indeks semua sebenarnya percentage gejala rasuah di dalam negara kita ni masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Dan kawalan tersebut hasil itu adalah daripada kecekapan kita punya sistem pengurusan. Okey. So kita tidak melihat kesan yang serius lah sebenarnya. Okey, cumanya gejala rasuah itu tetap berlaku, yang masih berlaku tapi dalam keadaan yang terkawal. Hasil daripada kecekapan kita. Okey, baik. Untuk perspektif anti-bribery management system yang dikeluarkan oleh Badan Antarabangsa dan juga diselaraskan di peringkat negara kita melalui Nation Standard MSISO 37001/2016 adalah merupakan salah satu daripada inisiatif tambahan untuk mengekalkan kitanya prestasi dan untuk kita memajukan lagi inisiatif ke arah memerangi rasuah tersebut. Dan yang menariknya so far apa yang telah diusahakan oleh kita punya sistem pengurusan hanyalah melalui arahan-arahan berkeliling dan juga melalui proses-proses prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi yang menariknya di bawah MIS ini adalah persijilan. Okey. So untuk kita meningkatkan lagi reputasi, meningkatkan lagi image, membuktikan lagi komitmen ke arah menangani gejala rasuah ni, so platform di bawah MIS ISO 37001/2016 ni adalah untuk meneruskan agenda dengan pembuktian yang lebih konkret, dengan komitmen yang lebih tinggi
sehingga di mana jabatan tersebut boleh diiktiraf melalui persijilan, melalui persijilan yang akan dikeluarkan oleh SIRIM dan juga badan-badan yang bertauliah berkenaan untuk confirm bahawa kita sentiasa alert dengan usaha-usaha untuk menangani gejala rasuah berkenaan. Okey, so maknanya platform yang disediakan oleh MSISO 37001 ini adalah untuk membuktikan komitmen melalui pengiktirafan persijilan. So maknanya hasil daripada kejayaan kita untuk mengawal rasuah tersebut memang tak dinafikan ada kes-kes berkaitan dengan rasuah, tetapi sangat-sangat minimum. Tetapi dalam masa yang sama, negara kita Malaysia ni berusaha untuk meneruskan agenda berkenaan untuk mengiktiraf jabatan-jabatan agensi berkenaan ke atas usaha dan juga inisiatif untuk menangani ataupun memerangi gejala rasuah ni melalui inisiatif persijilan berkenaan di bawah ABMS. Okey, so itu saya punya komen lah. Saya punya satu lagi Tuan Penceramah, saya kira soalan saya yang terakhir lah kan. Kalau kita tengok isu-isu yang dilontarkan kepada kita lah kan selaku penjawat awam, yang mengemudi organisasi-organisasi kerajaan. Okay. Tapi kalau kita perhatikan Kementerian Keuangan terutamanya bertungkus lumus memastikan semua peruntukan yang diluluskan kerajaan itu, khususnya bantuan kepada rakyat, yang diumumkan, apatah lagi yang telah diumumkan sepanjang tempo pandemik sejak tahun yang lalu, awal tahun lalu. Saya kira ia dibuat secara telus dan mencapai sasaran sepenuhnya lah. Jadi sekarang ni saya nak tanya, sejauh mana boleh dikatakan bahawa sistem nilai dalam kalangan penjawat awam atau pegawai kerajaan dilihat kononnya semakin longgar apabila lebih mengutamakan kebendaan berbanding kegairahan berkhidmat kepada rakyat dan negara. Itu soalan saya lah. Oh, ini persepsi je lah. Dia tidak persepsi ya. Of course lah. Perception ni dia very subjektif lah tuan. Saya tak boleh nak komen ni isu ni sebab apa? Dia sangat sensitif. Tapi berdasar persepsi ni kita cuma boleh buat rumusan lah bahawa apa-apa maklumat yang kita perolehi dari segi kelonggaran nilai, dari segi kelonggaran integriti, sebenarnya tidak maknanya jabatan-jabatan dan juga ketua-ketua jabatan lah khususnya perlulah mengatur strategi untuk meneruskan agenda untuk pembangunan negara tersebut, terutamanya jabatan-jabatan yang melibatkan aktiviti yang berkaitan dengan kepentingan rakyat lah. Okay? So maksud saya, soalan saya begini, Tuan Penceramah. Dia memang persepsi, tapi saya tak nampak kita sebagai penjawat awam melakukan salah laku ataupun dalam konteks rasuah. Saya tidak nampak sepanjang sejak awal tahun lalu pandemik bermula. Saya tidak nampak. Tapi maksud soalan saya ni, bagaimana kita boleh menangkis tuduhan-tuduhan daripada pihak-pihak yang kita boleh katakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kita penjawat awam. Dalam konteks isu rasuah. Itu maksud soalan saya sebenarnya. Kita nak jawab tu memang kita tidak ada satu mekanisme yang sangat konkret, tetapi apa yang kita boleh buat adalah berusaha lah ke arah untuk mengurangkan persepsi negatif tu daripada pihak-pihak yang berkenaan lah. So usaha-usaha tersebut bolehlah kita buat melalui inisiatif ke arah persijilan ABMS tersebut kan, dan apa-apa juga agenda yang berkaitan dengan integriti, produktiviti dan sebagainya lah, seperti yang disarankan. Itu je lah yang boleh saya komen untuk tuan. Ya tuan, terima kasih tuan. So terima kasih kerana tuan telah melontarkan isu pemasaran tersebut. Tapi saya tak boleh nak respon sebab di luar daripada skop saya punya kalimat pada pagi ni lah. Tapi apapun kita cubalah berusaha ke arah persijilan yang biasa ini untuk tujuan kita menunjukkan bukti komitmen untuk mengurangkan isu-isu yang berlaku lah di kalangan kita punya masyarakat dan juga di dalam sektor awam lah. Okey, silakan kalau ada apa-apa lagi komen, isu tuan-tuan dan puan. Okey, kalau tiada apa-apa lagi tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan terima kasih di atas minat tuan-tuan dan puan untuk bersama saya sehingga ke akhir rancangan.
Dan lagi sekali saya nak maklumkan bahawa kita ada sediakan program khusus selama 2 hari untuk penelitian ke atas keperluan ABMS ni, dan saya mengadukan permohonan tuan-tuan dan puan untuk mengikuti program tersebut. Kurs special khusus ni akan dibuat di Intura sahaja, Intan Kampus Beliau Utara Sungai Petani. Okay? So, tapi untuk tahun hadapan, sebab untuk this year kita dah close, kita cuma ada satu siri next week. Tapi next week dah close lah permohonan sebab dah tak sempat lah untuk tuan-tuan memohon. Tapi apapun, pihak Impura juga ada buat khusus berdasar pada jemputan. So kita boleh menerima jemputan daripada Jabatan Tuan-tuan untuk tujuan khusus ABMS ni di peringkat Jabatan Tuan-tuan secara dalaman. Okay, so saya mohon maaf kalau sekiranya ada apa-apa kekurangan. Saya mohon maaf di atas kecepatan saya untuk cover saya punya plot pada pagi ini. Tapi saya berdoa agar sekurang-kurangnya tuan-tuan dapatlah sedikit maklumat berkaitan dengan ABMS berkenaan. So dengan itu saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan. So boleh uruskan di link tu untuk pesan kehadiran lagi, dan tuan-tuan boleh buka ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aziz. Ya, sama-sama.